Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, berkenaan dengan soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan iman? Okey, apabila kita membicarakan tentang iman, maka janganlah kita beranggapan bahawa iman merupakan sekecil-kecil masalah yang tidak perlu diberi perhatian. Masalah iman merupakan masalah manusia, masalah kehidupan manusia pada masa akan datang. Kerana dengan iman, ia akan menentukan kehidupan manusia sama ada baik ataupun buruk di akhirat kelak. Okey, iman dari segi bahasa diambil daripada kata kerja, iaitu amana, yang bermaksud percaya. Secara umumnya, iman ialah at-tasdiq yang bermaksud percaya. Menurut At-Tarbaji pula, iman ialah membenarkan dan membuktikan kebenarannya. Makna secara harfiah dalam Islam pula, iman ialah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala iman dari segi istilah dalam syariat Islam, menurut Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, iman ialah ucapan dengan lidah dan kepercayaan dengan hati serta perbuatan dengan anggota. Iman juga membawa maksud mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya dengan pengucapan dengan lidah dan kepercayaan dengan hati tanpa rasa syak dan ragu. Secara ringkasnya, iman merupakan kesepaduan antara tiga perkara, iaitu percaya dengan hati, mengaku dengan lidah serta beramal dengan segala rukun dan perintah. Keperluan utama untuk menghayati iman adalah dari rukun iman yang menjadi dasar akidah atau kepercayaan orang Islam untuk beramal dan beribadah. Terima kasih. Okay, berkenaan dengan soalan yang kedua, iaitu apakah hubungan antara iman dengan perbuatan atau akhlak? Okey, menurut Al-Ghazali, akhlak ni ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Okey, iman dan akhlak adalah dua perkara asas dalam kehidupan manusia. Iman merupakan kekuatan yang mendorong seseorang Muslim untuk melakukan perkara yang mulia. So, iman dan akhlak ni merupakan dua perkara yang tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung antara satu sama lain. Di mana tidak akan ada akhlak yang baik tanpa adanya iman, dan begitulah sebaliknya, tidak akan sempurna keimanan seseorang tanpa adanya akhlak yang mulia. Okey, so akhlak ni merupakan bukti keimanan. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, so berdasarkan kepada hadis ni, akhlak yang mulia muncul daripada iman yang sempurna. Agar seorang individu memiliki akhlak yang baik, maka ia perlu memiliki iman yang sempurna. Kesempurnaan iman seseorang yang berkait rapat dengan akhlak dapat dilihat dengan keimanannya terhadap rukun iman yang 6. Rukun iman yang keempat iaitu beriman kepada Rasul. Okey, seorang yang beriman akan terbimbing untuk berakhlak mulia kerana ia menjadikan Rasul sebagai suri teladan ataupun idola dalam seluruh aspek kehidupannya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling tinggi keimanannya dan memiliki akhlak yang paling mulia, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyanjung baginda dalam Al-Quran kerana keagungan akhlaknya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 4, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang bermaksud dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti, iaitu memiliki akhlak yang agung. Begitulah hubungan antara iman dan akhlak yang saling berkait antara satu sama lain dan mempunyai pengaruh yang besar.
Kalau ikutkan semua rukun iman berkait dalam pembentukan akhlak, tapi saya hanya huraikan beberapa sahaja. Okey, terima kasih. Soalan seterusnya ialah, adakah akhlak yang mulia tanpa iman akan diterima oleh Allah? Okey, berkaitan dengan soalan tersebut, akhlak yang mulia tanpa iman tidak akan sesekali diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana asas utama dalam berakhlak mulia ialah keimanan kepada Allah dan juga termasuklah rukun iman yang 6 itulah. Jadi akhlak dan iman ni merupakan dua perkara yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkait antara satu sama lain. Okey, iman dan akhlak ni kita ibaratkan sebagai sebuah rumah lah. Untuk mendirikan sebuah rumah. Okey, rumah ni diibaratkan sebagai akhlak yang mulia dan tiang rumah tu dianggap sebagai iman. Jadi, jika tiada tiang, maksudnya tiada iman, maka robohlah rumah tersebut. Okey, so iman ni merupakan satu kebahagiaan hidup yang sebenar. Kerana tanpa iman, manusia tidak akan mengenal erti kebahagiaan yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'la ayat 14 hingga 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Yang bermaksud, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan dirinya dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia bersembahyang. Tetapi kamu orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang lebih baik dan lebih kekal. Shadaqallahul azim. Oleh itu, biarpun seseorang tu berakhlak mulia, tetapi tanpa keimanan yang menjadi asas ataupun tanpa iman yang menjadi asas, ia tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Kerana mereka tidak beriman kepada Allah dan hidup hanya berpandukan kepada akal dan nafsu semata-mata, serta tidak mahu menerima hakikat bahawa iman merupakan satu-satunya jalan yang membawa kepada kebahagiaan hidup yang hakiki. Tanpa iman, wang yang banyak, pangkat yang tinggi, akhlak yang mulia serta ilmu yang luas tidak akan membawa apa-apa erti, dan ia hanyalah satu kemudahan dan juga kepuasan kepada hidup, tetapi bukanlah satu kebahagiaan yang hakiki. Soalan yang terakhir iaitu bagaimana untuk membentuk akhlak yang mulia mengikut landasan syarak. Okey, langkah yang pertama ialah peranan ibu bapa yang perlu menerapkan kepada anak-anak akhlak mulia dari usia kecil dan perlu diteruskan sehingga meningkat dewasa. Kita sebagai orang dewasa perlu menunjukkan akhlak yang baik kepada anak-anak kerana anak-anak ni mudah untuk meniru apa yang dilakukan oleh kita. Sebagaimana contoh, kita bercakap benar ketika berkomunikasi, bersifat kasihan belah kepada orang lain, bersifat sabar, sifat rendah diri dan sebagainya. Secara ringkasnya, kita sebagai orang dewasa ni perlu menjadi role model kepada kanak-kanak ataupun anak-anak kita dengan menunjukkan akhlak yang mulia. Langkah yang seterusnya ialah dengan meningkatkan ilmu pengetahuan. Kita sebagai Muslim yang beriman wajib menuntut ilmu dan perlu berterusan untuk menuntut ilmu. Hal ini kerana dengan ilmu kita dapat membezakan yang mana akhlak mazmumah, yang mana akhlak mahmudah. Penerapan akhlak dan ilmu amat penting untuk melahirkan ummah yang berakhlak mulia dan juga mempunyai masa depan yang cemerlang. Langkah yang terakhir ialah institusi pendidikan yang berperanan penting dalam membentuk akhlak yang mulia mengikut landasan syarak dengan menggandakan keberkesanan pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, memperbaiki suasana institusi pendidikan serta mendaulatkan elemen keislaman dalam kampus pendidikan. Dan juga mendidik pelajar dan juga mahasiswa dengan akhlak mulia seperti menghormati peraturan, menghargai ilmu, menjaga perasaan sama insan dan sebagainya. Okey, so secara kesimpulannya, apabila seseorang Muslim mempunyai keimanan yang mantap dan beriman dengan keenam-enam rukun iman tersebut, sudah semestinya ia
memiliki akhlak yang mulia. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa memperbaharui iman dan mendorong kita semua untuk berakhlak mulia. Okay, so wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah mengajukan soalan. Assalamualaikum.